Baru ke Kuala Krai, Kelantan. Merupakan sebahagian dari jajaran Jalan Central Spine dari Simpang Pelangai di Pahang ke Kota Baru di Kelantan sepanjang 463.5 km. Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Rangkaian Jalan Raya Semenanjung Malaysia atau dengan izin Highway Network Development Plan atau singkatannya HNDP Fasa 1, Jalan Central Spine ini telah dikenal pasti dan termasuk dalam perancangan kerajaan untuk dinaikkan taraf mulai tempoh rancangan Malaysia ke-9. Skop projek ini melibatkan cadangan membina jalan baru dan menaik taraf jalan sedia ada dari laluan 2 lorong 2 hala ataupun single carriageway dengan izin kepada laluan 4 lorong 2 hala dengan izin dual 2 carriageway dengan reka bentuk piawaian JKR R5. Anggaran kos keseluruhan projek ini ialah sebanyak RM8 bilion. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM6 bilion diperlukan untuk membina dan menaik taraf Jalan Central Spine daripada Simpang Pelangai Pahang ke Kuala Krai, Kelantan sepanjang 390 km. Dan anggaran sebanyak RM2 bilion lagi ialah untuk menaik taraf jajaran melibatkan Jalan Kota Baru ke Kuala Krai sepanjang 73.5 km. Memandangkan projek ini melibatkan kos yang tinggi, kerajaan telah memutuskan pelaksanaan projek ini dibuat secara berfasa atau berperingkat dalam setiap rancangan 5 tahun, bermula daripada rancangan Malaysia ke-10. Untuk makluman Dewan, mulai tahun 2010 lalu, kerajaan telah meluluskan pelaksanaan projek membina dan menaik taraf Jalan Central Spine melibatkan sebahagian daripada jajaran Simpang Pelangai Kuala Krai. Fasa pembinaan untuk projek ini telah dibahagikan kepada 6 pakej. Setakat ini, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM440 juta bagi tujuan melaksanakan keseluruhan kerja-kerja reka bentuk, kos pengambilan tanah dan pelaksanaan fizikal untuk sebahagian segmen dalam pakej ketiga, iaitu daripada Gua Musang ke Kampung Relong dan sebahagian daripada pakej 5 daripada Raub ke Bentong. Manakala pakej lain akan dimulakan dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Tuan Yang Tertua, Kerajaan Pusat sebenarnya tidak pernah mengabaikan cadangan untuk menaik taraf Jalan Central Spine melibatkan laluan antara Kota Baru dan Kuala Krai, Kelantan. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya telah melantik pihak juruperunding untuk melaksanakan kajian reka bentuk untuk jajaran berkenaan. Kajian reka bentuk cadangan menaik taraf Jalan Kota Baru ke Kuala Krai ini telah dibahagikan kepada 3 pakej seperti berikut. Pakej pertama, Wakaf Siku ke Kaduk. Pakej kedua, Kaduk ke Bukit Tiu, dan pakej ketiga, Bukit Tiu ke Dusun Dama. Dalam rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-10, iaitu 2013 ke 2014, keutamaan akan diberikan pada pelaksanaan pakej 1, iaitu dari Wakaf Siku ke Pasir Hor dengan anggaran kos banyak RM375 juta. Pakej ini kemudian telah dipecahkan pada 2 bahagian, iaitu pakej 1A dari Wakaf Siku ke Pasir Hor dan pakej 1B Pasir Hor ke Kaduk. Untuk makluman ahli yang berhormat, pakej 1B dari Pasir Hor ke Kaduk sepanjang 7 km telah ditender pada awal bulan Mei 2013 dan berdasarkan perancangan JKR, projek ini dijangka akan dimulakan pada bulan Oktober 2013 dan tempoh siap pula ialah selama 36 bulan. Manakala pelaksanaan pakej-pakej lain, Kota Baru, Kuala Krai masih lagi dalam peringkat perundingan dengan agensi pusat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sila Rantau Panjang. Terima kasih terima kasih di atas jawapan Menteri yang telah memberi penjelasan tentang pembinaan lebuh raya yang tertangguh begitu lama. Sejak rancangan Malaysia yang ke-5 lagi janji untuk melaksanakan lebuh raya. Persoalan saya ialah di sini ialah apabila dalam rancangan Malaysia yang ke-9, yang ke-10 yang lalu sebelum pilihan raya, kerajaan menyatakan hasrat untuk membina kembali setelah kerajaan Kelantan berusaha untuk membina dengan duit rakyat, sebab tanggungjawab lebuh raya ini adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Soalan dia saya di sini, setelah masuk penggal yang ke-13, satu-satunya negeri yang tidak ada penghubung lebuh raya antara ibu negeri dan ibu negara adalah negeri Kelantan, iaitu antara Kuala Lumpur dan Kota Baru. Kenapa sekian lama kerajaan persekutuan menganaktirikan pembinaan keperluan asas rakyat kepada negeri Kelantan, sedangkan rakyat Kelantan juga adalah pembayar cukai dan juga penyumbang kepada pendapatan kerajaan negeri? Ya, terima kasih.
Sila Yang Mohd Menteri. Terima kasih Rantau Panjang. Inilah kalau kiranya kita tidak bersyukur. Sikap tidak bersyukur inilah kadang-kadang kita lupa bahawa di peringkat kerajaan pusat untuk di bawah JKR saja yang berhormat Datuk Ketua, di bawah rancangan ke-10, 942 juta telah diperuntukkan untuk Kelantan. 87 juta untuk tahun ini. Kalau dikatakan tiada penghubung di antara Kota Baru dengan ibu kota, ini satu yang tidak tepat. Kota Baru sudah pun dihubungkan. Tapi bayangkan di Sabah dan Sarawak yang memberi sumbangan yang begitu besar kepada pendapatan negara, masih banyak lagi yang belum kita laksanakan. Jadi sepatutnya ucaplah terima kasih kepada kerajaan pusat yang telah membentukkan peruntukan yang besar kepada Kelantan, tidak pernah dianaktirikan. Sebab itu saya katakan tadi, perancangan untuk membuat jalan bukannya mudah. 8 bilion untuk dibelanjakan jalan ini saja. Kalau 8 bilion diberikan pada Sabah Sarawak, banyak kawasan yang belum dihubungi dapat kita laksanakan. Tapi sebab kerajaan Barisan Nasional, kerajaan yang adil, Datuk Yang di-Pertua, maka kita masih berikan juga, walaupun Kelantan memberi sumbangan yang agak kecil kepada pendapatan negara kita. Tapi kita tidak pernah ketepikan. Sebab kita tahu rakyat diutamakan, janji ditepati. Sebab itu kata bulan 10 ini insya-Allah sebahagian daripada jalan lebuh raya Kuala Krai ke Kelantan itu akan dapat kita laksanakan. Terima kasih. Sila Yang Mohd Ketereh. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Adakah Yang Mohd Menteri sedar bahawa pakej yang nak dimulakan sekarang daripada sebelah Kota Baru ke Kuala Krai, iaitu pakej termasuk pakej 1B Pasir Hor ke Kadok, adalah merupakan sebahagian daripada jalan yang tidak menyelesaikan apa-apa masalah, memandangkan kesesakan yang sedang memuncak sekarang ini adalah antara Kota Baru sampai ke kawasan Kok Lanas, terutamanya yang melalui pekan-pekan kecil seperti Pekan Ketereh dan Pekan Kok Lanas sendiri, kerana jajaran lama melibatkan kawasan tepu penduduk dan pelebaran jalan ke arah dual carriageway itu tidak dapat dilaksanakan. Maka adakah Yang Mohd Menteri sedar bahawasanya jajaran baru itu merupakan suatu benda yang paling kritikal sekali, dan apakah kerajaan bercadang supaya pakej 1B itu tidak terhenti di Kadok yang akan menyebabkan bottleneck yang lebih berat lagi, tetapi sebaliknya meneruskan daripada Pasir Hor, sekurang-kurangnya melepasi kawasan Pekan Ketereh dan Pekan Kok Lanas. Seterusnya, adakah Yang Berhormat Menteri bercadang memandangkan kerajaan negeri Kelantan juga telah pun melaksanakan kononnya jalan lebuh raya rakyat di Kuala Krai? Adakah kerajaan pusat bercadang untuk memberikan kerjasama pada mereka supaya kerajaan negeri buat daripada Kuala Krai ke Machang, kerajaan yang kebetulannya Kuala Krai di bawah Parlimen PAS, dan kerajaan pusat melaksanakan daripada Kota Baru, Ketereh, Machang yang kebetulan yang bawah Barisan Nasional. Tanda kerjasama, dan jangan dihalang supaya kerajaan negeri buat lebuh raya rakyat yang mereka rancangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketereh. Saya dimaklumkan bahawa pihak JKR memang ada berhubung dengan kerajaan negeri untuk mendapat maklum apakah perancangan mereka untuk jajaran yang akan dilaksanakan di bawah lebuh raya rakyat yang dirancangkan oleh kerajaan negeri. Tapi setakat ini kita belum dapat maklumat di manakah mereka akan laksanakan. Adakah mengikut jajaran yang telah dibuat oleh kita, yang telah kajiannya dilaksanakan oleh juru perunding yang menghubungkan Kuala Krai ke Kota Baru yang saya katakan tadi, iaitu ada 3 pakej yang dilaksanakan. Memang pakej pertama ini kita beri tumpuan. Pertamanya disebabkan satu, untuk tujuan keselamatan, di mana banyak kejadian kemalangan baut di suatu tempat tersebut. Sebab itu jajaran itu diberikan keutamaan terlebih dahulu. 1A sehingga daripada Wakaf Siku ke Kadok. Dan keutamaan keduanya ialah daripada Kadok ke Bukit Tiu yang juga menghubungkan melalui kawasan Ketereh. Dan seterusnya yang pakej ketiga tersebut ialah daripada Bukit Tiu
tiu ke Kuala Kerai. InsyaAllah diharapkan kita akan dapat menyiapkan dan mendapat peruntukan daripada kerajaan pusat melalui EPU nanti dalam rancangan Malaysia ke-11. Itu adalah keutamaan yang kita berikan. Itu komitmen Kerajaan Barisan Nasional kepada rakyat Kelantan khususnya. Terima kasih. Kuala Kerai. Okey. Saya benarkan satu lagi. Kuala Terima Kerai. kasih Datuk Yang Pertua. Oleh kerana isu ini melibatkan kawasan saya. Ringkasnya ya. Ringkas. Saya harap Datuk Yang Pertua, isu pembinaan jalan ini tidak dikaitkan dengan kawasan mana diwakili oleh parti mana. Kuala Kerai oleh PAS atau PR, Ketereh, Macang. Jadi kita khawatir kalau tak siap lebuh raya itu, tiba-tiba bertukar pula ahli parlimennya, terhenti pula ya. Kerana isu parti. Jadi kita buat jalan ni atas kepentingan rakyat. Saya nak tanya kepada Menteri, pakej yang sedang dibuat ni hanya beberapa kilometer saja, 7 lebih mungkin ya, dan akan mengambil masa 36 bulan. Jajaran sampai ke Kuala Kerai ni betul 70 km. Berapa tahun nak selesainya? Ya. Dan kita juga tahu andaian mengatakan ya sumbangan Kelantan kepada kerajaan pusat itu sedikit sehingga apa yang diberi ni macam ihsan lebih daripada yang lain, adalah tidak benar. Wang royalti tak diberikan. Ini bernilai puluhan juta, puluhan bilion sampai hari ini untuk makluman ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Menteri. Saya pun tak tahu itu merupakan soalan ataupun rintihan. Jadi saya tak ingin nak menjawab kalau bukan berapa merupakan lama soalan. boleh siap? Itu soalan saya tadi, tak dengar. Kalau kata berapa lama dah akan siap, sudah dijawab tadi. Mungkin Yang Berhormat tak mendengar jawapan saya. Kata akan dibulatkan Oktober 2013 dan 36 bulan. Itu yang dikatakan. Dan yang lain-lain jawapannya tadi ialah bergantung dengan peruntukan. Sebab ianya melibatkan perbelanjaan 8 bilion. Dan 8 bilion itu kita memerlukan peruntukan. Jadi itulah jawapannya tadi. Malangnya Kuala Kerai, kita dah kata Kerajaan Barisan Nasional committed untuk memberi yang terbaik dan menepati janji kita kepada rakyat. Itu yang kita janjikan. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan bin Naina Marikan, Kepala Batas. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Ketua. Untuk makluman peratusan import gandum daripada jumlah keseluruhan keperluan gandum negara daripada Amerika Syarikat 2008 hingga 2012 seperti berikut. 2008 5.45%, 2009 6.14%, 2010 0.44%, 2011 10.46% dan 2012 1.68%. Dan kita maklum tentang GMO tersebut ataupun genetically modified organism, seperti mana yang di mana Jepun sedang menghentikan langsung import gandum daripada Amerika Syarikat. Ya. Kepala Batas sila. Soalan tambahan saya ialah, dasarkan pada jawapan Yang Berhormat Menteri tadi, saya bertanya ni kerana Jepun, dan bukan saja Jepun, malahan EU, kebanyakan negara EU telah ban ataupun mengharamkan sama sekali pengimportan gandum yang berasaskan GMO ni. Dan ia kerana dikeluarkan oleh sebuah syarikat bioteknologi yang terkemuka di Amerika Syarikat yang bernama Monsanto. Saya punya soalan adalah, saya difahamkan Monsanto ini ada pejabat beroperasi di Pasir Gudang. Jadi soalan saya, apakah pemantauan yang benar-benar teliti dilakukan oleh pihak kementerian bersama dengan kementerian-kementerian yang lain secara rentas across the board bagi memastikan perkara-perkara pengimportan makanan berasaskan GMF ataupun GMO ini yang mungkin membahayakan rakyat dapat dipantau dengan baik. Ya, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Untuk makluman, terima kasih Ahli Berhormat daripada Kepala Batas. Untuk makluman Ahli Berhormat, gandum yang saya sebut tadi yang kita import daripada mereka adalah gandum bukan untuk makanan, tetapi gandum untuk bukan makanan. Dan setakat ini tidak ada permohonan
daripada mana-mana syarikat untuk mengimport gandum yang mempunyai kandungan GMO tadi. Kalau Yang Berhormat menyebut tentang kilang di Pasir Gudang, setakat ini kita tidak ada permohonan. Maknanya tidak ada gandum yang berkaitan dengan GMO yang diimport daripada mana-mana negara, khususnya Amerika Syarikat. Terima kasih. Ya, belakang sekali. Terima kasih Yang di-Pertua. Halo Ustaz, sila. Saya difahamkan bahawa bahan-bahan makan GMO dan LMO ini boleh memberi kesan bahaya kepada sebab dia mengandungi dia telah pun diubah suai dengan mempunyai boleh tahan racun-racun seperti herbicide yang boleh mengakibatkan penyakit-penyakit seperti kanser dan automatism. So adakah kementerian bercadang untuk mewajibkan pengeluar-pengeluar bahan-bahan produk-produk GMO ini dilabelkan sebelum produk-produk ini dikeluarkan kepada pemasaran awam? Dan yang lagi satu berkenaan dengan Monsanto, saya difahamkan bahawa baru-baru ini ada bahan minta maaf tunggu. Baru-baru ini ada permohonan dibuat untuk memasukkan sabar, dapat fakta dulu. Baiklah Ustaz, satu soalan, lepas tu soalan kedua bincang dengan Yang Berhormat Menteri. Sila. Minta maaf Tuan, Yang di-Pertua ada di sini. Ini berkenaan dengan kacang soya transgenic glycine max event BPS-CV127-9 yang ada permohonan untuk dimasukkan kacang soya, right? Untuk tujuan makanan haiwan dan memproseskan untuk pemprosesan banyak bahan lagi. Dan saya difahamkan, Cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. soalannya Dah dua soalan saya benarkan. soalan pendek Yang di-Pertua. Cukuplah, sila Yang Berhormat Menteri jawab. Ini tadi daripada gandum kepada kacang soya, terpulang kepada Yang Berhormat Menteri nak menjawab tidak? Terima kasih Yang Berhormat. Seingat yang pertama tu, saya nak tekankan di sini bahawa MITI sentiasa bekerjasama dengan kementerian yang berkaitan, khususnya Kementerian Sumber Asli, dalam kita mengenai isu-isu perdagangan di peringkat serantau dan antarabangsa. Kedua, saya nak beritahu bahawa kita ada Akta Biokeselamatan 2007 yang bertujuan untuk melindungi kesihatan manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan alam sekitar dan kepelbagaian biologi. Dan satu lagi saya nak beritahu bahawa semua produk GMO yang ingin diimport perlu mendapat kelulusan daripada Lembaga Biokeselamatan Kebangsaan. Setakat ini tidak ada permohonan untuk membawa gandum yang ataupun bahan-bahan lain yang ada GMO tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Samsul Iskandar alias Yusri bin Muhammad Akin Bukit Katil. Sila. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak soalan Bukit Katil nombor 8. Sila. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, peningkatan kemudahan capaian internet tanpa wayar atau Wi-Fi dengan izin melibatkan 3 komponen utama yang berikut. Komponen yang pertama adalah sambungan peningkatan lebar jalur atau broadband dengan izin gerbang internet ke kampus. Komponen yang kedua ada berkaitan dengan sistem rangkaian setempat LAN dengan izin di dalam kampus, dan komponen yang ketiga berkaitan dengan penyediaan peralatan wireless atau access point dengan izin di dalam kampus. Tempoh pelaksanaan perluasan Wi-Fi di institusi pengajian tinggi awam atau IPTA mengambil masa 10 bulan.
dan ini melibatkan proses perolehan melalui tender bagi pembekal internet dan peralatan rangkaian dan pemasangan, ujian dan pentaulihan. Perolehan untuk sistem rangkaian setempat serta peralatan wireless akan dilaksanakan setelah mendapat kelulusan peruntukan dari Kementerian Kewangan melalui permohonan peruntukan tahun 2014. Sekian, terima kasih. Sila Yang Mohd Bukit Katil. Yang Mohd Menteri, umum mengetahui yang masalah Wi-Fi di IPT merupakan masalah yang berpanjangan. Sehingga kan di Universiti Melaya, kalau tak silap saya, tahun 2011, masalah ini telah dibangkitkan oleh mahasiswa sehingga menyebabkan berlaku demonstrasi disebabkan masalah Wi-Fi ini. Justru Yang Mohd Menteri, dalam era revolusi maklumat ini, internet adalah satu kemestian. Apatah lagi di universiti sebagai satu gedung ilmu. Dan yang paling penting, ia perlu bersifat percuma dan bukan atas kadar yuran khas yang dikeluarkan oleh pentadbir universiti. Soalan saya, apakah jaminan kerajaan tempoh masa yang spesifik perkhidmatan Wi-Fi percuma ini boleh disediakan secara menyeluruh di semua IPTA? Dan yang kedua, apakah jaminan kerajaan tidak ada sebarang charge atau yuran dikenakan ke atas mahasiswa untuk menikmati perkhidmatan ini? Terima kasih. Sila Yang Mohd Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang tadi dikemukakan. Dan di sini saya rasa apabila kita nak pasang internet kepada semua IPTA, ini akan mengambil masa dan ini akan dilaksanakan peringkat demi peringkat, memandangkan ini akan melibatkan peruntukan yang begitu besar. Rancangan strategik atau plan strategik Kementerian Pengajian Tinggi sudah diusahakan dan sebenarnya ini merupakan satu aktiviti atau satu perancangan atau rancangan yang relevan dengan manifesto Barisan Nasional. Dan saya rasa jaminan itu boleh diusahakan kerana Barisan Nasional sentiasa memenuhi janji, iaitu janji ditepati. Terima kasih. Terima kasih. Jerlun. Sila. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan tambahan saya. Kita tahu bahawa Wi-Fi percuma kepada pelajar-pelajar universiti ini akan enhance e-learning di kalangan mereka. Apakah saranan yang akan dibuat oleh pihak kementerian bagi memastikan mereka mendapat manfaat sepenuhnya? Dan yang kedua, kalau boleh saya mencadangkan apa yang dijawab oleh Yang Berhormat Menteri tadi, mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan masalah pemasangan di semua IPTA dan sebagainya. Saya cadangkan bahawa kerja-kerja ini mudah saja kerana ianya boleh dibahagi-bahagikan di kalangan pelbagai kontraktor supaya ianya cepat dilaksanakan. Terima kasih. Satu cadangan. Cadangan ini akan diterima dan Kementerian Pendidikan Malaysia akan juga membeli kontraktor-kontraktor yang berkelayakan dengan tinggi dengan prestasi yang cemerlang. Ya, terima kasih. Saya jemput Tuan Haji Zainuddin bin Ismail Jelebu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 9. Ya, Yang Mohd Menteri, sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih juga kepada soalan oleh Yang Berhormat dari Jelebu. Kadar semasa bagi penebusan jalur lebar nasional ialah 66.7%. Kadar ini telah mencatatkan peningkatan yang ketara semenjak tahun 2008, iaitu daripada tahap 21.1% kepada 31.7% pada 2009, 55.6% pada 2010, 62.3% pada 2011 dan seterusnya 66% pada penghujung tahun 2012. Berdasarkan rekod semasa, kadar penebusan bagi Negeri Sembilan ialah 74.4% dan ianya berada di top 5 dengan izin Yang Dipertua negeri-negeri di Malaysia selepas KL, Putrajaya, Pulau Pinang dan juga Selangor. Peningkatan kadar ini adalah hasil daripada kawal selit industri yang efektif
serta pelaksanaan pelbagai program yang berkaitan oleh pihak kementerian dan juga pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia seperti mewujudkan Kampung Tanpa Wayar, Pusat Internet Satu Malaysia, pembinaan menara telekomunikasi bagi peluasan liputan seluler dan juga pengagihan netbook. Usaha-usaha juga sedang giat dijalankan untuk menambah bilangan serta penambahbaikan projek sedia ada bagi memastikan lebih ramai masyarakat yang mendapat manfaat. Ini secara tidak langsung akan membantu dalam meningkatkan lagi kadar penembusan jalur lebar negara. Pengiraan kadar penembusan jalur lebar adalah berdasarkan jumlah laganan isi rumah dibagikan dengan jumlah isi rumah dan didarabkan dengan 100. Terima kasih. Ya, sila. Sila, Jelebu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tahniah dan syabas kepada Kementerian kerana berjaya dengan baik dengan penembusan yang lebih daripada 66% secara purata. Soalan saya ialah, dengan kadar penembusan yang begini tinggi bermakna capaian internet kepada rakyat begitu meluas. Ekoran daripada itu, capaian ini menyebabkan setengah daripada pihak tertentu ataupun rakyat kita telah menyalahgunakan internet ini untuk tujuan-tujuan yang kadang-kadang boleh memudaratkan negara. Jadi oleh kerana itu saya bertanya, ingin tahu daripada kementerian atau Yang Berhormat Menteri, apakah plan dan langkah-langkah tindakan dari segi penguatkuasaan bagi kes-kes di mana penyalahgunaan internet yang boleh memudaratkan negara sehingga boleh meruntuhkan institusi raja pun dilakukan. Jadi apakah tindakan dan penguatkuasaan berkaitan dengan kes-kes yang sedemikian? Terima kasih. Tuh. Ya, sudah. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Jelebu. Dia ada dua perkara Yang Berhormat Jelebu. Pertamanya, pihak kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah melaksanakan satu program iaitu dinamakan program Klik dengan Bijak. Itu satu program kesedaran kepada pihak masyarakat tentang kebaikan dan juga kelemahan internet. Kerana kita tahu dengan internet ianya adalah satu elemen di mana dunia tanpa sepadan. Itu ada satu. Yang kedua, dari segi pertukaran akta sendiri, pihak kementerian bersama juga pihak Suruhanjaya dan juga pihak pengguna negara sedang menilai dan mengkaji pertukaran sedia ada untuk penambahbaikan dari segi pertukaran sedia ada. Sekian. Terima kasih. Ya, Bayan Baru. Terima kasih, Timbalan Speaker. Saya nak tanya Menteri tentang apakah definisi jalur lebar yang dinyatakan tadi, kerana internet, penembusan internet dan penembusan jalur lebar itu berbeza. Dan saya nak tahu apa definisi jalur lebar mengikut Menteri. Itu soalan pertama. Dan apakah penembusan di luar bandar? Sebab yang nyata sekarang bandar penembusan yang tinggi. Tetapi kita nak bantu meningkatkan penembusan jalur lebar dan juga internet di kawasan-kawasan luar bandar. Itu yang paling memerlukan. Dan berapa kos per household yang kementerian perlu belanja untuk memasang internet jalur lebar di kawasan luar bandar, kos per household. Terima kasih. Sila. Terima kasih kepada soalan tersebut. Pertama, dari segi definisi jalur lebar, kalau kita lihat sekarang ni, pakej mampu milik yang paling murah iaitu RM18. Dari segi kapasiti bandwidth dengan izin Datuk Speaker ialah 300 megabit. Dan soalan yang kedua, dari segi penembusan jalur lebar, saya telah maklumkan tadi iaitu untuk bandar-bandar lebih kurang dari peratusannya iaitu 67.6%, dan yang paling rendah iaitu untuk negeri Kelantan misalnya ialah lebih kurang dalam 43.4%. Dari segi kos, ianya bergantung kepada program yang dilaksanakan. Sekiranya kita melaksanakan program di bawah
perkhidmatan sejagat, kadarnya adalah berbeza jika dibandingkan dengan program yang dilaksanakan di bawah perkhidmatan swasta. Sekian. Baiklah Yang Berhormat, setakat ini sajalah